Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara mendepani 2024 dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah pelarasan tarif air 2024. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang pelarasan tarif air 2024 ini, persoalannya ialah apakah tarif air yang akan dinaikkan pada tahun 2024 ini, dan sudah pastilah ianya akan mendapat pelbagai respon daripada pengguna di seluruh negara. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada teknologis Muhammad Fazil Ismail yang merupakan pengarah unit komunikasi korporat dan hal ehwal pengguna di Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Jadi Fazil, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Tuan. Sihat Tuan? Sehat. Sihat, Alhamdulillah. Anda pun sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita ada seorang lagi tetamu, iaitu yang sudah pun bersiap sedia juga bersama dengan kita sebenarnya. Jadi selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada Encik Amlir Ayat, iaitu pemangku Presiden Forum Air. Jadi Amlir, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini pertama kali Amlir ya? Ya, pertama kali di Bernama. Okey, kami cukup gembira kerana kita dapat bersama dan mungkin akan dapat berkongsi jugalah pelbagai pandangan dan juga pendapat, terutamanya bersama dengan SPAN yang ada bersama dengan kita. Baik, mungkin menarik juga seperti yang saya katakan, ini merupakan topik yang benar-benar dekat dengan hati kita sebagai pengguna, sebagai rakyat Malaysia, dan sekiranya anda juga ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979767 dan juga di 0326979768. Itu je, cukup jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Mungkin menarik kita mulakan dululah dengan orang kuat SPAN. Dan ini juga merupakan satu isu yang cukup menarik sebenarnya, dan kita juga ingin mendapat penjelasan lah. Bila kita bercakap tentang situasi perkhidmatan air di negara kita, jadi bagaimanakah situasi perkhidmatan air ketika ini, terutamanya apabila masuk ke tahun 2024 ini, Tuan Fazil? Baik, terima kasih Tuan. Satu penghormatan buat kami di SPAN untuk terus diberi kepercayaan untuk bersiaran di Bernama yang saya difahamkan baru-baru ini menerima anugerah. Tahniah kepada pihak Bernama sendiri. Dan untuk makluman dari segi perkhidmatan air yang mana sangat dekat dengan rakyat ini, waktu ini kita berada dalam keadaan yang kita boleh kata terkawal. Untuk makluman, walaupun kita berhadapan dengan situasi bencana banjir di beberapa negeri di Pantai Timur, tapi buat waktu ini perkhidmatan bekalan air berada dalam keadaan terkawal. Cuma saya rasa rakyat pun maklum, ada beberapa negeri contohnya di Pulau Pinang yang sedang menjadualkan kerja-kerja baik pulih jangka berlaku dari 10 hingga 14 hari bulan Januari yang akan datang, di mana ada negeri yang terus menjalankan kerja-kerja baik pulih bagi perkhidmatan paip mereka. Di sepanjang waktu ini kita melihat bahawa berdasarkan pemantauan kita, keadaan ataupun kualiti perkhidmatan air berjalan sebagaimana biasa, tetapi kita dalam keadaan berhati-hati, terutama negeri-negeri yang dilanda banjir, dengan menggerakkan tersebut sebagai pelan kesiapsiagaan seandainya berlaku sebarang insiden terputusnya bekalan perkhidmatan air disebabkan bencana banjir, akan digerakkan pelan-pelan kontingensi ini, seperti menggerakkan lori tangki dan sebagainya, bagi memastikan pengguna kekal mendapat bekalan perkhidmatan air seperti air bersih. Walaupun di tempat mereka ditempatkan sementara sebagai tempat penempatan banjir dan sebagainya, kekal menerima air bersih dan mendapat perkhidmatan pemotongan yang berterusan, Tuan. Okey, sebelum saya pergi kepada Amlir, saya juga nak dapat pandangan daripada Fazil sendirilah. Bila Fazil sebut tentang program-program ataupun pelan-pelan kesiapsiagaan, terutamanya di negeri-negeri yang ditimpa banjir. Kita lihat bagaimana di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, dan sekarang ini dikatakan banjir juga telah pun melanda Johor. Dan ini juga berada pada situasi yang cukup serius sebenarnya. Ada juga rasa tidak puas hati yang disuarakan oleh bangsa-bangsa banjir, terutamanya di Terengganu sendiri, yang mengatakan bahawa mereka sukar untuk mendapat bantuan air bersih untuk mengambil wudu dan sebagainya. Jadi kenapa ini berlaku sebenarnya?
Tuan, seramnya berdasarkan diskusi kami dengan pihak operator-operator yang berada di negeri yang dimaksudkan ini, kesemua pelak kontingensi ini digerakkan kecuali mungkin ada setengah tempat yang kita ada masalah nak akses masuk. Sebab kalau kenderaan kita pun kita hantar melalui lori tangki, mungkin kawasan yang berada ataupun ditenggelami air yang tinggi menyukarkan akses masuk. Walaupun kita menggunakan pelbagai kaedah. Ada kalau kita tak dapat masuk melalui penggunaan lori tangki, kita cuba kaedah lain. Mungkin masukkan air secara berperingkat menggunakan bot dan sebagainya. Mungkin dari segi pembekalan di kawasan yang dimaksudkan itu disebabkan kekerapan yang agak kurang, disebabkan susah akses, menyebabkan ada pengguna yang merasakan bahawa mereka tak dapat jumlah yang mencukupi. Pun begitu, kita nak maklumkan kepada pengguna untuk yakin bahawa segala langkah yang sepatutnya sedang diambil. Kalau contohnya tadi, mungkin Johor sekarang berpotensi dan rakan kami di Arani Hill SAJ juga telah dimaklumkan untuk bersiap siaga. Sebab seramnya kita dah melalui banjir ni beberapa kali dan banyak kali. Dan kita dah boleh agak loji mana yang mungkin terjejas, yang kerap kali berpotensi terjejas akibat banjir. Jadi loji-loji yang strategik ini telah ditempatkan ataupun diletakkan dalam pelan kontingensi. Sekiranya berlaku kecemasan di kawasan tersebut, akan digerakkan pelan A, B dan C supaya pengguna mendapat bekalan sekurang-kurangnya untuk keperluan asas mereka, Tuan. Di Pulau Pinang tu apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Untuk makluman Tuan, situasi yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ni ada kerja-kerja pembaikan pipe yang pecah. Okay. Itu adalah di luar kawal lah, di luar jadual. Tapi yang akan berlaku pada 10 hingga 14 nanti adalah kerja-kerja penggantian pipe berjadual. Berjadual maksudnya mereka telah pun menyusun pelan-pelan seperti kat mana pengguna boleh ambil air dan sebagainya. Maknanya pengguna dimaklumkan lebih awal. Macam saya sendiri, keluarga di Pulau Pinang, keluarga saya pun tanyakan, dia memang mendapat makluman dari masa ke masa daripada PPAPP, Penam Bekalan Air Pulau Pinang. Mereka maklumkan melalui social media, hantar blast WhatsApp supaya pengguna bersedia. Sebab tu saya nampak jualan tong plastik habis dekat Pulau Pinang kan. Kan. Jadi itu kerja-kerja berjadual yang memang telah pun mendapat kelulusan SPAN yang tak dapat dielakkan. Kalau kita tangguh lagi bermasalah loji-loji ataupun fasiliti-fasiliti berkenaan. Kita perlu benarkan, tapi walaupun tempoh yang diberi itu 10 hingga 14, sebenarnya tempoh pembaik pulihan tu sekitar 18 hingga 24 jam. Cuma berbeza berbanding elektrik. Kalau elektrik, once dia recover, turn on terus buka. Tapi kalau air, dia ada sistem iaitu daripada loji nak sampai ke hujung perkhidmatan, kadang-kadang makan satu hari lebih. Berdasarkan graviti, kedudukan, jauh daripada loji. Dia mengambil kira ke semua tersebut. Sebab tu kita letak 4 hari. Mengambil kira akan ada pemulihan berperingkat. Mungkin setengah tempat yang terdekat, cepat. Yang hujung sekali mungkin ambil masa sampai 14 hari bulan. Okey, saya juga nak berkongsi sesuatu bersama dengan Amli Ayat sebenarnya selaku pemangku Presiden Forum Air. Apa yang dimaksudkan dengan Forum Air itu? Apa fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Forum Air sebenarnya, Amli? Okey, terima kasih Tuan. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini untuk berkongsi pendapat berkenaan dengan isu tarif air ni. Jadi forum air kita ini sebenarnya merupakan satu saluran ataupun kaedah ataupun platform lah kita kata bagi rakyat untuk menyampaikan sebarang pandangan ataupun mungkin ketidakpuashatian mereka berkenaan dengan sistem bekalan air ke rumah-rumah dan untuk disampaikan kepada SPAN. Jadi kami ini kita ada forum melalui yang kita boleh akses ataupun boleh salurkan pendapat kita melalui medsos, contohnya Facebook, Twitter dan juga Instagram, dan mereka boleh sampaikan maklumat melalui pendapat mereka melalui platform-platform tersebut dan diketahui oleh pihak SPAN. Jadi dengan itu kita akan dapat maklumat yang lebih secara langsung, secara direct daripada pengguna. Dan kami melihat memang telah mula meningkat penggunaan platform ini, dan dengan itu kita harap bukan sahaja SPAN boleh bertindak dengan lebih efisien, lebih cekap dan lebih berkesan untuk memenuhi keperluan-keperluan rakyat ataupun memberitahu rakyat apakah masalah yang berlaku. Setakat ini reaksi dan respon daripada SPAN sendiri macam mana? Apakah mendapat
reaksi ataupun respon yang positif untuk Maksudnya reaksi daripada SPAN? Ya. Ya, SPAN memang ada memberi reaksi yang bagi saya berkesan lah kepada rakyat, dan mereka pun, pihak SPAN pun saya lihat banyak menjalankan aktiviti turun padang. Contohnya baru-baru ini di Pulau Pinang, di Melaka, di mana pihak SPAN telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan juga wakil-wakil rakyat, akar umbi, persatuan dan sebagainya untuk menerangkan isu-isu berkenaan bekalan air, khususnya pelarasan tarif air. Dan kita mendapat banyak reaksi. Ada orang yang suka, ada orang tak suka. Biasalah tu kan. Kita tak boleh nak harap semua orang suka. Kan? Jadi semua itu diambil kira oleh pihak SPAN. Dan saya suka perkara ini berlaku sebab apa? Saya daripada NGO Econites dan kami bertugas untuk menjadi forum air kita ni. Kita suka supaya pihak korporat, pihak kerajaan dan juga pihak rakyat boleh bersama-sama bertukar pendapat dan juga menceritakan masalah secara terbuka. Hanya dengan cara ini kita boleh memenuhi keperluan-keperluan rakyat, khususnya air. Air ini merupakan keperluan asas bagi rakyat. Okey, Fadil, kita nak sentuh tentang topik kita iaitu pelarasan tarif air tahun 2024. Macam saudara kita tadilah, Amli mengatakan ini juga merupakan satu isu yang hangat sebenarnya dibincangkan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi apa rasional sebenarnya bagi SPAN sendiri untuk melihat bahawa pelarasan tarif air untuk tahun 2024 ini perlu dilaksanakan? Baik Tuan. Sebagaimana kita melihat aspirasi di setiap operator air. Kalau Tuan sendiri pun mendapat banyak maklum balas, terutama pengguna di Pulau Pinang yang kurang berpuas hati dengan perkhidmatan, pengguna di negeri lain turut tak berpuas hati dengan perkhidmatan. Dan bila kita turun padang dan bercakap sendiri dengan operator, kita dapati kebanyakannya berpunca dari masalah fasiliti mereka. Contohnya paip usang, fasiliti uzur. Jadi masalah di pihak operator pula mereka nak buat Tuan. Mereka kalau kita tanya kenapa tak buat, mereka nak buat perubahan. Di masalah mereka pula kekangan kewangan yang menyebabkan mereka tak ada dana yang mencukupi bagi menjalankan kerja-kerja menukar ataupun baik-baik pulih fasiliti. Jadi setelah meneliti dari mana kaedah bagi kami memastikan kelestarian air ini, kalau perkhidmatan ini adalah dengan melihat semula kepada tarif air yang lebih rasional untuk pihak operator, supaya mereka mempunyai dana yang mencukupi bagi menjalankan kerja-kerja baik pulih supaya rakyat dapat menikmati perkhidmatan yang lebih baik. Kita bertitik tolak daripada macam mana kita nak bagi perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna. Cara dia adalah membaik pulih fasiliti yang dah uzur. Bagi membaik pulih fasiliti yang uzur, operator perlukan dana bagi menukar paip dan sebagainya. Yang mana dana itu kalau berdasarkan daripada kedudukan kewangan semasa mereka adalah sangat tidak mencukupi. Jadi mereka perlu kepada dana yang memadai melalui pelarasan tarif tu. Dari segi penggunaan air juga Fazil, kalau saya melihat daripada data yang dikemukakan kepada saya, rakyat Malaysia sebenarnya berada di kedudukan yang cukup tinggi bila kita bercakap tentang penggunaan air itu sendiri. Malah kita jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengguna-pengguna di Thailand misalnya, di Singapura misalnya. Apakah ini berlaku kerana tarif air itu mungkin terlalu rendah dan tidak membebankan pengguna sebenarnya? Itu antara satu faktor yang saya juga setuju dengan Tuan, iaitu kalau kita lihat penggunaan air per kapita kita di Malaysia pada tahun 2022 penggunaan kita adalah 236 liter setiap individu setiap hari. Jumlah itu adalah tinggi berbanding jiran kita di selatan tanah air yang menggunakan sekitar 150-160 sahaja setiap individu setiap hari. Dan untuk makluman Tuan, tarif air kita adalah sangat rendah, iaitu 700 liter air hanyalah bersamaan dengan 35 sen secara purata. Dan kalau kita ambil 236 liter setiap individu setiap hari itu, harga yang dibayar pengguna bagi setiap individu hanyalah sekitar purata 12 sen saja setiap hari. Bagi air bersih yang digunakan untuk mandi, untuk masak, untuk basuh pakaian. 12 sen tu apa yang boleh kita beli sekarang? Nasi lemak tak lepas. Dia tarik apatah lagi. Kan? Jadi 12 sen tu sangat rendah dan sangat murah. Mungkin juga apabila harga rendah dan murah, kurangnya penghargaan. Sebab tu orang rasa macam berlaku pembaziran penggunaan air. Bil air rumah baru RM20. Setengah tu yang minum di kafe hipster, secawan air dah RM20 lebih. Sama dengan bil rumah sebulan. Jadi kita rasa memang mungkin juga faktor utama adalah kadar ataupun tarif air yang sangat rendah menyebabkan
tiadanya penghargaan terhadap ataupun menilai air itu dengan sewajarnya, tuan. Saya juga nak dapat pandangan Amli lah. Tadi pun Amli sebut tentang perkara-perkara yang dibangkitkan oleh pengguna-pengguna sendirilah apabila mereka berhadapan dengan forum air, kumpulan forum air ini sendiri. Antara masalah yang selalu dibangkitkan ataupun ditimbulkan apa sebenarnya? Kalau kita lihat kepada saya melihat ni mungkin pandangan saya kepada penduduk di Selangor. Okey. Penduduk Selangor ni banyak keluhannya ialah berkenaan dengan kadang-kadang kalau air tak ada, mereka akan komplain lah. Banyak kali telah berlaku di Selangor ni bukan kekurangan air. Air tu dicatu. Disebabkan mungkin salah satu masalah paling besar ialah pencemaran air. Tetapi alhamdulillah untuk beberapa tahun kebelakangan ini isu ini tidak timbul lagi. Mungkin kita mengadakan pemantauan yang lebih kerap. Sebab kalau kita lihat kenapa berlaku catuan air ini, salah satunya ialah disebabkan oleh pencemaran daripada kilang-kilang. Tapi apabila berlaku pemantauan terhadap kawasan-kawasan ataupun sungai-sungai yang menjadi sumber air kepada loji rawatan ini, loji rawatan air dan juga sumber bekalan air, maka saya lihat bahawa masalah ini berkurangan. Tetapi di beberapa tempat berlakunya masalah-masalah yang Cik Fadil sebut tadi, misalnya paip pecah. Jadi kawasan-kawasan yang mengalami masalah paip pecah ni mungkin disebabkan oleh kerana infra yang telah usang. Jadi dan salah satu sebab kenapa infra ataupun paip-paip ini tidak diganti mungkin kerana kosnya yang tinggi. Ya, kita melihat bahawa kos macam Cik Fadil sebut tadi, kos yang dibayar oleh pengguna adalah rendah. Tetapi kos untuk membaiki ataupun menyenggara infra ataupun prasarana dalam bekalan air ini dia bukannya maintain bukan sama, dia akan naik juga. Jadi ini merupakan salah satu masalah. Saya faham ada masalah-masalah yang dihadapi oleh operator dan ini merupakan satu masalah. Saya pernah berjumpa dengan operator air, mereka kata kita tak dapat nak membaikinya dengan lebih cekap kerana masalah kos, ya. Jadi kalau dapat kita dana yang lebih, mereka dapat dana yang lebih, insya-Allah mereka boleh memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan juga ia boleh menyediakan satu sistem rawatan yang lebih baik, bukan setakat bekalan itu sendiri tetapi rawatan yang lebih baik. Maknanya air itu kalau ada masalah-masalah pencemaran maka mereka boleh rawat dengan lebih cepat menggunakan teknologi yang lebih baik. Teknologi pun mahal. Kita tidak menggunakan teknologi yang terbaik dalam dunia. Ada teknologi yang terbaik tetapi teknologi itu sangat mahal. Dan saya rasa kalau kita menggunakan teknologi itu, maka pengguna akan terpaksa membayar dengan lebih tinggi lagi lah. Tapi setakat ini macam Cik Fadil sebut tadi, perkhidmatan air bagi saya dan juga bagi ramai orang yang saya pernah jumpa, mereka kata kita boleh terima berdasarkan kepada kadar bayaran yang kita ada. Tapi mereka kata kalau nak naikkan tarif boleh, tetapi dengan syarat bahawa perkhidmatan air semakin baik. Kita baru menjalankan satu kaji selidik berkenaan dengan tarif air ini dan kita mendapati bahawa 47% daripada responden mengatakan bahawa mereka setuju, mereka faham kenapa tarif air perlu dinaik ataupun dilaraskan. Tetapi kualiti perkhidmatan itu haruslah bertambah baik. Dan saya kata memanglah kualiti itu dulu tak baik sebab tak cukup dana. Jadi kita harap kalau naik kos tarif ini, kita harap kualiti akan semakin baik. Dan saya harap pihak SPAN dapat berbincang dengan lebih banyak lagi, bukan saja dengan rakyat tetapi dengan pihak-pihak operator air untuk mencari jalan bagaimana untuk meningkatkan mutu air. Okey, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya. Banyak lagi isu yang ingin saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara bercakap tentang pelarasan tarif air 2024. Tapi saya percaya anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara mendepani 2024 ini ada pandangan-pandangan tersendiri, ada perkara-perkara yang ingin anda bangkitkan. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami bukakan kepada anda ini melalui dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan satu lagi talian adalah di 0326979768. Apa kata kalau kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara sebentar saja lagi. Kita rehat dulu.
Okey, pelarasan tarif air 2024 itu topik yang menjadi perbincangan kita di Ruang Bicara Mendepani 2024. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, dan pemanggil ini dari negeri saya dan juga dari negeri Fazil. Dari Pulau Pinang, Ridwan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sakai dan selamat malam ahli panel. Ya. Okey, saya nak tanya sikit malam ini pelarasan tarif air. Aha. Saya tengok tarif air makin meningkat di Pulau Pinang kan. Kemudian apa kebajikan pekerja-pekerjanya telah dinaikkan contohnya dia orang bagi bonus apa. Okey. Tapi problem saya yang masalah saya dia orang kan akan buat dia akan stop bakaran air minggu depan 10 hingga 14. Jadi dia menjadi masalah kepada rakyat Ya. Jadi patutnya PBA ni dia jadi cari alternatif kepada rakyat supaya mereka menerima bakaran air seperti biasa. Ini dia orang tak ada alternatif. Cuma dia orang stop selama 4 hari. Jadi masalah kepada rakyat Pulau Pinang terutama untuk untuk buang air kecil, besar dan segala-galanya. Jadi pihak penjual peniaga dia mengambil peluang ini patutnya PAN mengkaji balik supaya tidak membenarkan PBA stok bekalan air ni kepada rakyat. Yang kedua, kita nak tahu bidang kuasa siapa tu yang untuk stok bekalan air, sama ada kerajaan negeri atau PAN. Minta ahli panel ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan. Jadi Fadil tu orang kita tu. You kena jawab tu apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Terima kasih Cik Ridwan. Darah dia Cik Ridwan, terima kasih untuk menjawab soalan Cik Ridwan. Secara amnya apa yang berlaku di Pulau Pinang iaitu yang dijadualkan pada 10 hingga 14 hari bulan yang akan datang ini merupakan gangguan air berjadual. Berjadual bermaksud ini telah dirancang. Bukan sepanjang itulah. Jadi apa prosesnya adalah apabila pihak operator mengenal pasti akan perlunya mereka menjalankan kerja-kerja menggantikan komponen yang sudah sampai waktunya untuk ditukar, sama ada akibat bocor ataupun rosak ataupun perlu ditukar kerana dah sampai waktunya, maka mereka akan memohon kebenaran daripada pihak SPAN. Dan tentu permohonan tersebut telah melalui kajian negeri dan setuju, dan kajian negeri kemudiannya melalui operator air menghantar surat kepada SPAN untuk mendapatkan kelulusan bagi menghentikan bekalan untuk menjalankan kerja-kerja baik pulih. Tapi kita boleh memberi jaminan kepada pengguna mana-mana negeri pun, termasuk di Penang pun, bahawasanya apabila gangguan air berjadual, pihak operator telah diwajibkan bagi menyediakan pelan-pelan ataupun langkah-langkah bagi memastikan bekalan air dapat terus dinikmati oleh pengguna. Itu yang langkah alternatif yang disebut oleh Ridwan. Melalui pembekalan sama ada melalui lori tangki ataupun meletakkan tangki-tangki statik di tempat-tempat yang strategik supaya pengguna kekal mendapat bekalan air bersih. Suka untuk kita kongsi dengan Cik Ridwan bahawa walaupun disebut situ 10 hingga 14, kita akan dapat melihat pemulihan tu secara berperingkat. Mungkin rumah Cik Ridwan akan pulih dalam 12 ataupun 13 kerana kerja tu jalankan pada 10, kita jangka dalam antara 18 hingga 24 jam. Selepas itu adalah proses pemulihan bekalan. Itu maksimum adalah sampai 14, paling lewat sehingga 14. Tapi sekiranya kerja-kerja itu dapat disiapkan lebih awal, mungkin semua pengguna akan terima lebih awal, mungkin 13 dah dapat. Itu adalah ramalan ataupun jangkaan di pihak operator. Jadi menjawab soalan Cik Ridwan tadi, kebenaran bagi menghentikan perkhidmatan tu operator akan mohon daripada SPAN. SPAN akan keluarkan berdasarkan melihat keperluan dan sebagainya, tetapi kita akan pastikan operator menyediakan segala langkah yang perlu bagi memastikan bekalan diteruskan agar pengguna masih dapat. Mungkin mereka terpaksa ambil melalui baldi dan sebagainya, tapi bekalan air bersih masih ada untuk mereka. So yang disebut bidang kuasa tadi itu, itulah dia SPAN. sebenarnya. SPAN masih lagi memegang. Betul. Baik, bila kita bercakap tentang pelarasan, ini pun barangkali Amli, sesuatu yang selalu dibangkitkan oleh pengguna lah. Kita tahu bahawa kita sedang menghadapi, rakyat sebenarnya sedang menghadapi satu situasi kos sara hidup yang begitu mencabar sebenarnya. Kita juga difahamkan bahawa mungkin berkemungkinan juga pelarasan bil elektrik juga akan dikaji semula. Dan sekarang ni orang bercakap tentang pelarasan tarif air pula. Jadi apakah ini juga mungkin akan menjadi satu bebanan kepada pengguna, ataupun apakah harapan daripada pihak
perkhidmatan forum air itu sendiri. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Atas soalan yang sangat penting sebab apa banyak orang bertanya berkenaan ini. Adakah mereka akan dibebankan? Bagi saya memang akan ada bebanan sedikit apabila tarif air naik. Tetapi saya melihat kepada sudut positifnya, air itu perkhidmatannya semakin baik. Dan saya rasa macam Cik Fadil sebut tadi, orang Malaysia ni kita banyak menggunakan air. Kadang-kadang kita lihat air terbuka begitu saja dengan begitu banyak. Ya, contohnya saya baru balik daripada Port Dickson. Saya pergi satu tandas tu, air dia terbuka besar. Macam air yang terlampau banyaklah keluar dan tidak boleh dibaiki, tapi orang tak kisah sangat pun. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat merugikan. Dan kadang-kadang kita lihat orang menggunakan air bukan saja di rumah, di kedai-kedai, oleh kerana mungkin air itu percuma bagi dia kalau dia pergi kedai, dia menggunakan air dengan banyak. Ya. Jadi ini satu tabiat yang saya rasa perlu diubah. Ya. Tabiat ini pun perlu dilaraskan supaya kita lebih bijak dalam menggunakan air, dan dengan itu kita boleh mengurangkan beban itu, beban kos tersebut. Sebab saya rasa kadang-kadang orang Malaysia ni dia dah terbiasa menggunakan air banyak. Jadi bila kos itu naik, rate itu naik, kadar itu naik, maka dia merasakan satu beban. Sebenarnya kalau kita lihat macam Cik Fadil sebut tadi, kadar penggunaan air di negara-negara lain kurang. Kenapa di Malaysia boleh sampai 300 liter seorang sehari? Itu satu jumlah yang sangat tinggi. Kalau ikut kepada kadar piawai yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, kadarnya seorang boleh menggunakan secukup-cukupnya 200 liter paling tinggi. Kalau tidak pun 180 liter pun sudah cukup. Ya, tetapi di Malaysia kita menggunakan air yang banyak sehingga kita merasakan kalau tak ada air itu satu beban. Ya. Tapi itulah, saya rasa ini memerlukan perubahan gaya hidup pendidikan di peringkat sekolah untuk mengajar generasi muda, generasi daripada kecil, bukan daripada sekolah rendah lagi, daripada prasekolah, bagaimana untuk menggunakan air secara bijak. Secara berhemah. Ya. Saya juga nak dapat pandangan yang daripada Fazil tentang perkara yang samalah. Jaminan daripada SPAN sendiri ini sesuatu yang harus dilihat secara serius sebenarnya. Kita kaitkan dengan sebarang kenaikan harga barang, misalnya kos sara hidup, itu masih menjadi persoalan yang cukup penting, dan ramai yang menjangkakan apakah jaminan yang akan diberikan oleh SPAN sendiri bahawa sekiranya pelarasan tarif air ataupun kenaikan tarif air ini dilaksanakan pada tahun ini, apakah ianya akan memberi bebanan kepada pengguna? Baik, terima kasih. Secara amnya, kalau pelarasan tarif air itu dapat dilaksanakan, kita menjangkakan bahawa kadar kenaikan tu secara purata hanyalah RM3 tambahan daripada base masa. Contoh, kalau tuan membayar RM20, tuan tambah RM23. Okay. Dengan kata lain, setiap hari peningkatan 10 sen. Jarak 30 hari RM3. Peningkatan yang minimum sebenarnya. Yang secara purata dikenakan kepada pengguna. Pun begitu, kalau orang cakap okeylah saya dah bayar, katalah naik RM3 pun tetap duit pada saya. Apa yang boleh saya jangkakan daripada perkhidmatan, kualiti perkhidmatan? Ini yang kita nak maklumkan bahawasanya kesemua operator yang di bawah kewasilian SPAN telah memberi komitmen melalui manifesto yang sedang mereka rangka, apa yang pengguna boleh jangkakan dalam tempoh 3 tahun selepas berlakunya pelarasan tarif air, ya, iaitu kerja-kerja membaik pulih fasiliti, menaik taraf bagi memastikan kualiti perkhidmatan air itu lebih baik untuk pengguna. Sebab kita SPAN sangat menjaga kepentingan pengguna. Sebab itu sebelum operator mencadangkan apa-apa jua kadar tarif, kita ada satu mekanisme yang disebut sebagai mekanisme penetapan tarif ataupun TSM, bagi memastikan apa jua cadangan tarif tu mesti adil kepada kedua-dua pihak. Kita ambil OPEX dan CAPEX operator, kita dapatkan satu formula berapa kadar yang sepatutnya dikenakan kepada pengguna. Bukan operator yang tentukan. Kita formulakan, kita berkata ini saja kadar yang sepatutnya dikenakan kepada pengguna. Untuk makluman tuan, SPAN antara indikasi lain yang kita begitu menjaga perkhidmatan terutama di pihak pengguna adalah kita tidak membenarkan pihak operator untuk membuat sebarang keuntungan melebihi 1 digit. Maknanya belah-belah juta tak ada, tak boleh. Sebab kita melihat bahawa mereka tak sepatutnya begitu ke arah itu. Ya? Jadi lebih kepada memastikan perkhidmatan
kelestarian perkhidmatan. Pelarasan tarif yang mungkin berlaku adalah lebih kepada memastikan kelestarian perkhidmatan, bukan untuk operator membuat keuntungan berkali ganda. Tapi satu aspek juga yang perlu dilihat sebenarnya, Amle, ini dah menjadi semacam tradisi rakyat Malaysia lah, terutamanya the business circle tu, kumpulan-kumpulan peniaga itu yang terlibat dalam perniagaan yang melibatkan air. Misalnya pencuci pusat mencuci kereta, kedai-kedai minuman. Apabila kenaikan tarif air ini dilaksanakan, mereka akan mengambil kesempatan untuk menaikkan pula harga perkhidmatan yang diberikan kepada orang ramai. Apakah ini dijangka akan berlaku sebenarnya? Saya rasa ini akan berlaku. Tapi saya harap bahawa kenaikan ini tidak akan memberi beban yang besarlah kepada pengguna. Kita kadang-kadang ni, ini berkenaan dengan penggunaan air jugalah. Kadang-kadang kita lihat ramai orang yang membasuh kereta terlalu kerap, padahal tak perlu pun sebenarnya. Dia nak maintain kereta tu cantik dan sebagainya. Tapi memang ia akan memberi beban lah. Saya tak boleh nak kata, jangan basuh kereta tiap minggu kan. Sebulan sekali sudahlah. Itu hak dia lah. Tapi kalau dia rasa dia perlu bersihkan, dia kena sesuaikan dengan kadar yang ada lah. Kalau dia rasa dia tak boleh nak bersihkan kereta setiap bulan, setiap minggu misalnya, maka dia perlu jarang-jarangkan lah. Sebab apa? Kos dah meningkat. Jadi dia perlu buat satu keputusan yang bijak. Itu bukan setakat dalam dalam industri dalam isu membasuh kereta saja. Kita mungkin pergi kedai makan pun mungkin harga air akan naik. Tapi kadang-kadang benda tu naik macam Cik Fadil sebut berapa sen je, tapi dia naik 10 sen dan dia bagi tu dia dapat untung lebih banyak. Dia tak boleh kata satu gelas, sebab air naik 10 sen, dia kena naikkan 10 sen. Tak boleh lah, sebab apa 10 sen tu untuk berapa liter, tapi dia bagi minum berapa liter. Jadi pihak bisnes, pihak korporat, pihak peniaga perlu bertimbang rasa lah. Ini sama dengan harga tepung naik dulu kan. Harga roti canai pun naik, tapi orang tak kisah pun. Kan? Tapi kalau air ni sebab ia keperluan, kita faham. Saya sebagai kami sebagai anggota dalam forum air kita, yang kita memahami keadaan ataupun masalah pengguna. Kita melihat pengguna kadang-kadang kalau macam katakanlah dalam satu rumah tu mungkin ada 4 orang, dia naik kosnya mungkin RM3 sebulan kan. Tapi kita kena fikirkan juga kalau rumah tu ada 10 orang, bagaimana? Kan? Jadi mungkin SPAN perlu fikir satu kaedah bagaimanakah untuk memudahkan golongan-golongan ini. Saya cuba menyampaikan pendapat pengguna. Bagaimana SPAN boleh mencari jalan untuk memudah kehidupan mereka tanpa menjejaskan kualiti air dengan pelarasan tarif ini. Ini satu Cuba isu SPAN jawab persoalan itu. Ya, bagi menjawab apa yang diutarakan oleh Encik Amle, untuk makluman, kita mengambil kira semua ni tuan. Untuk makluman tuan, 8 daripada 12 operator komited untuk meneruskan program subsidi melalui kaedah e-kasih. Iaitu mereka yang berkelayakan untuk terus mendapat harga yang sepatutnya akan dikekalkan pemberian tersebut. Malah kita di SPAN turut mencadangkan agar baki operator yang lain mengambil langkah yang sama, iaitu melihat kepada sistem e-kasih, iaitu pemberian subsidi ataupun kadar harga yang lebih relevan untuk mereka yang lebih memerlukan, kurang berupaya. Di situ kita lihat bahawa walaupun keadaan ataupun tarif air pelarasan ini mungkin akan melibatkan sedikit peningkatan, pun begitu pada yang betul-betul perlu dilindungi, perlu akan mendapat yang sewajarnya. Tak akan terjejas secara ketara. Itu kalau ada impak pun adalah impak yang sangat minimum, dan kita yakin bahawa selepas daripada pelaksanaan tarif kelak, kita akan dapati bahawa kualiti perkhidmatan jangka akan lebih baik dalam 3 tahun mendatang tuan. Terima kasih SPAN. Okey, Amli, ini satu persoalan yang penting dan menarik jugalah. Saya tahu Amli sekarang ni sedang duduk di sebelah orang kuat SPAN. Tapi itu tidak menyekat sebenarnya Amli untuk menyatakan sesuatu. Tugas perlu yang dijalankan. penting untuk pengguna secara terbuka sebenarnya. Betul. Supaya mungkin SPAN juga boleh menggunakan apa yang anda sebut nanti untuk to improve the service given by SPAN itu sendiri. Tapi secara ikhlas je, secara jujurnya, apa yang Amri rasakan ataupun lihat bahawa SPAN perlu mengambil tindakan dalam usaha untuk memperbaiki perkhidmatan air di negara kita? Pertama sekali saya rasa SPAN perlu lebih
tegas dan lebih kerap untuk berbincang dan juga memantau kecekapan dan juga keberkesanan perkhidmatan air oleh operator-operator air. Ini sangat penting. Kerana SPAN dia mempunyai bidang kuasa yang sangat ketara terhadap operator-operator ini. Dan dengan itu rakyat akan lebih menerima rasional SPAN. Oh, SPAN dulu dah naikkan air. Okey, kami setuju. Kami lihat SPAN ada peningkatan dari sudut ini. Jadi kalau SPAN boleh melaksanakan itu, insya-Allah kalau ada isu-isu lain di masa akan datang pun SPAN tidak akan lebih dipercayai oleh rakyat. Ini harapan saya lah. Sebab itu saya bila saya berbincang dengan pihak SPAN berkenaan dengan tanggungjawab sebagai forum air kita ni, kami menerima tanggungjawab tersebut kerana kami percaya bahawa SPAN boleh memenuhi aspirasi ini. Jadi saya rasa SPAN perlu lebih lebih peka kepada masalah rakyat, menerusi perbincangan bukan saja dengan rakyat tapi juga dengan operator air. Operator air ini macam Cik Fadil sebut tadi, mereka telah diminta supaya tidak membuat sebarang keuntungan melebihi 1 digit. Maknanya tak boleh daripada 9.999 juta. Betul Cik Fadil Jadi 10 juta tak boleh. Jadi ini satu perkara yang saya rasa boleh menjamin kelestarian perkhidmatan air kepada rakyat, sebab air ini sangat penting, tuan. Tapi sebelum kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian, jawapan ringkas saya perlukan daripada Amri. Kualiti air yang kita nikmati sekarang ini, apakah berada pada situasi yang memuaskan? Reaksi daripada pengguna sendiri. Ada tempat yang tak puas hati, ada tempat yang puas hati. Itu memang, itu jelas kita semua tahulah. Bagi saya penduduk Selangor, alhamdulillah setakat ni tempat saya, alhamdulillah okey. Tak ada masalah. Kita ambil satu lagi panggilan. Ramza dari Kelantan, saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mula sekali saya ingin mendapat ulasan daripada kedua ahli panel. Itu bagi memudahkan bebanan pengguna air supaya tak payah guna perkhidmatan boring, B-O-R-A-N-D. Boring. Mana boring itu dia bayaran free. Dia hanya menggunakan kuasa menghisap, menarik air dari bumi. Jadi yang kedua, apabila guna boring, dia tidak terlibat dengan empangan air, empangan sungai. Kalau musim kemarau boleh menggunakan air. Yang ketiga, saya menggunakan perkhidmatan boring, airnya boleh diminum dan boleh ambil wuduk dan mandi. Apa mendapat defender? Boleh ulas. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ramza dari Kelantan. Jadi satu tugas yang semakin berat untuk mendapat reaksi daripada Encik Fazil sebentar lagi. Tapi tak apa, kita berehat berkali terakhir dan kembali nanti insya-Allah apa yang Ramza bangkitkan akan diberi respon oleh Encik Muhammad Fazli Ismail, itu pengarah unit komunikasi korporat dan ehwal pengguna di Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Berehat berkali terakhir. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara.
Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Malah kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara mendepani 2024. Tadi menarik sebenarnya Fazil, yang isu yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Kelantan tadi, Ramzah. Dia menyebut tentang mungkin masanya sudah sampai di mana kita harus memikirkan secara serius tentang air galian ataupun sistem boring itu sendiri. Tak tahulah, mungkin Tuan ada pandangan tersendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Ramzah yang memberi pandangan tadi. Sebenarnya penggunaan ataupun eksplorasi kepada air bawah tanah ini bukanlah benda yang asing, terutama bagi negeri-negeri di Pantai Timur seperti di Kelantan dan Pahang. Dan beliau bercakap tadi tentang air boring ni percuma dan sebagainya dan boleh diminum dan sebagainya. Kita tak nafikan bahawa memang penggunaan di sana agak meluas. Pun begitu, apa yang menyebabkan kita lebih menyarankan pengguna untuk menggunakan air yang dibekalkan oleh operator adalah kerana proses rawatan. Sebab kebanyakan yang kita dapati bahawa air boring ni dia terus dibekalkan tanpa melalui proses rawatan yang sepatutnya. Apa yang kita kuatiri adalah logam-logam berat yang terdapat dalam sumber air bawah tanah itu sendiri. Dan juga kalau lihat ada kajian tentang penerobosan air laut yang turut memberi kesan kepada kualiti air bawah tanah dan sebagainya. Jadi mengambil kira kesan jangka masa panjang apabila anda bercakap tentang penelitian terhadap rawatan kualiti air itu, maka kita sendiri menyarankan kepada rakan kita ataupun operator yang kita kawal sedia di Kelantan untuk lebih meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan perkhidmatan air yang dibekalkan oleh operator perkhidmatan air. Kerana air yang dibekalkan oleh operator ini air telah melalui proses rawatan. Betul, memang air boring ini adalah air yang diperolehi percuma mungkin, tetapi kita lebih concern tentang jangka masa panjang dari aspek kesihatan pengguna itu sendiri. Kalau bercakap tentang air bawah tanah ni, kita memang telah dimaklumkan oleh rakan kita dahulu seperti JMG dan sebagainya bahawa memang Malaysia ada simpanan air bawah tanah yang banyak. Tetapi sebelum kita boleh mengambil sebarang keputusan bagi mengambil ataupun menggunakan air bawah tanah, kajian terperinci perlu dilakukan. Yang pertama, melihat kualiti pada air tersebut. Yang keduanya adalah sama ada pengambilan air bawah tanah itu adalah kawasan yang refillable ataupun tidak. Kita khawatir kalau kawasan yang tak refillable, maka akan mungkin berlakunya mendapan tanah akibat kekosongan, akibat pengambilan air secara berleluasa yang akan memberi kesan kepada geografi itu sendiri. Apakah bila tuan sebut tentang air bawah tanah ni, Fazil, apakah memang di Kelantan memang itu satu proses biasa sebenarnya dari segi geografi? Kalau kita berdasarkan pemantauan kita di kawasan-kawasan yang mana mereka mungkin belum mendapat bekalan perkhidmatan daripada operator, mereka memilih untuk buat penerokaan air bawah tanah, boring ataupun disebut boring yang lebih meluas sana. Memang kalau tuan pergi tu, kita boleh dapat lihat dengan banyak menggunakan kaedah boring, iaitu tebuk air dan dapatkan air. Cuma kalau di tengah tempat kita dapati ada kesan karat ataupun kesan kuning yang ketara pada bekas-bekas tersebut yang terhasil akibat daripada proses pengambilan tersebut, yang mana kita khawatir dari segi kesan sampingan terhadap pengguna itu sendiri. Sebab itu kita selalu menyarankan agar menggunakan air yang dirawat oleh pihak operator bekalan air bagi memastikan air itu lebih selamat untuk digunakan oleh pengguna. Apa yang akan dilakukan oleh SPAN sendiri dalam masa untuk membantu situasi seperti ini? Kalau tuan lihat yang terkini, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan sebahagian dana yang kepada Menteri sebut yang untuk disalurkan pada negeri-negeri yang memerlukan seperti Kelantan dan juga Labuan bagi menambah baik perkhidmatan air di sana. Ini antara langkah yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan kementerian bagi membantu supaya capaian kepada perkhidmatan air bersih oleh operator itu akan lebih meluas lagi, agar kemaslahatan ataupun kesejahteraan pengguna dalam penggunaan air itu lebih baik. Itu memang
sasaran berterusan sama ada di pihak SPAN maupun apatah lagi di pihak kementerian dan kerajaan. Okey, Amri, tadi di awal program pun anda ada menyebut bahawa bila bercakap tentang pelarasan tarif air, kenaikan tarif air itu sendiri, tak semua yang suka, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi apa cadangan anda kepada SPAN sendiri dalam usaha untuk memberi satu kesedaran sebenarnya kepada rakyat Malaysia bahawa ini perlu dilakukan demi kita memperbaiki perkhidmatan mutu air di negara kita? Saya rasa SPAN mempunyai rasional yang kuat untuk pelarasan air ini. Cuma saya rasa pihak SPAN perlu lebih ke depan lagi, bertemu dengan rakyat, berbincang dan memberitahu masalah, dan pada waktu yang sama mendengar keluhan rakyat, rintihan rakyat, apakah masalah-masalah yang dihadapi. Jadi apabila SPAN dapat mengetahui masalah-masalah ini, maka saya rasa SPAN akan lebih dapat mencari jalan yang lebih cekap dan berkesan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam isu pelarasan air. Pelarasan air ini besar kemungkinan kita sangat perlu. Tapi bagaimana untuk kita menghadapi masyarakat dan membantu masyarakat untuk menghadapi kenaikan tarif air ini umpamanya. Apa akan dilakukan oleh SPAN dalam isu ini? Baik Tuan, untuk makluman, bermula Ogos 2024, SPAN telah memulakan itu sebab kempen komunikasi kita dengan menyampaikan dari masa ke masa sama ada di saluran media sosial SPAN, kita juga melalui saluran media-media utama dan juga termasuk televisyen bernama radio dan sebagainya, untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna tentang kenapa kita perlukan pelarasan dan kenapa kita perlu gunakan air secara berhemat. Dan dari segi kepada pengguna tu memang bukan setakat kita, operator perkhidmatan air pun turun buat program berjumpa dengan pengguna on ground event untuk menerangkan, menjelaskan. Macam SPAN sendiri kita ada beberapa program, contohnya sekolah rakan SPAN, siswa rakan SPAN. Kita turun jumpa dengan libat urus dengan NGO dan sebagainya untuk memberi kefahaman tentang pentingnya memastikan kelestarian perkhidmatan air melalui pelbagai kaedah, antaranya pelarasan tarif air itu. Sebagai anak Selangor, Amli, sebagai ialah yang tinggal di Selangor, selalu yang bukan membimbangkan lah. Saya kata saya lebih guna istilah yang kadang-kadang kita fed up lah dengan sistem air di Selangor itu sendiri yang menghadapi banyak sangat masalah. Berlaku ialah catuan air dan sebagainya. Tidak ada perkhidmatan air yang diberikan disebabkan oleh masalah-masalah yang ada. Apakah ini sebenarnya juga menimbulkan masalah kepada SPAN untuk menyelesaikannya? Ya, saya rasa ini satu masalah bukan saja bagi SPAN, bagi ramai pihak. Tapi kalau kita lihat di Selangor ni, masalah-masalah yang berlaku yang menyebabkan catuan ini akarnya ialah kepada masalah pencemaran. Okey, kalau kita lihat banyak aktiviti pencemaran yang berlaku adalah di luar kawalan. Contohnya kilang-kilang di Rawang yang baik kilang haram ke kilang halal ke, tapi dia membuang pencemaran, membuang bahan pencemar, sisa-sisa toksik secara haram. Jadi bila sampai di loji pada waktu jam katalah 3 pagi, dia buang benda ni katalah pukul 12 malam, 3 pagi. Jadi bila waktu pagi orang loji kata, ni bau apa ni? Tutup terus. Kan? Jadi kita nak memantau kawasan-kawasan perindustrian ini bukan satu perkara yang mudah. Jabatan Alam Sekitar dia mempunyai sumber manusia yang terhad. Orang loji dia tak boleh mantau, dia kena jaga, dia kena pantau loji dia. Jadi tinggallah orang Jabatan Alam Sekitar, contohnya kalau di Selangor kita ada Lembaga Urus Air Selangor, dia pun mempunyai sumber tenaga manusia yang terhad. Jadi ini satu kekangan yang dihadapi dalam perkhidmatan air di negeri Selangor. Jadi pemantauan itu perlu terus dilakukan. Sebab itu saya melihat kalau di Selangor ni saya lihat telah berlaku peningkatan yang baiklah dalam usaha-usaha untuk memantau kegiatan perindustrian. Dan pihak kerajaan negeri haruslah lebih peka dengan pembangunan di negeri Selangor. Jangan sampai kawasan yang walaupun telah
dulu tidak pernah ada sebarang rancangan untuk pembangunan dibangunkan. Dan kalau dibangunkan kadang-kadang sampai tidak terkawal. Mendapan dan sebagainya berlaku menyebabkan masalah air. Ini satu perkara yang harus diperhatikanlah. Okey, Fadil, 2 minit saja lagi masih yang tinggal sebenarnya. Jadi yalah kita faham tentang apa yang disebut oleh Fazil sendiri. Pelarasan tarif air itu adalah sesuatu yang amat diperlukan demi meningkatkan perkhidmatan air di negara kita. Tapi jaminan daripada SPAN sendirilah bahawa ianya tidak akan membebankan rakyat dan pada masa yang sama rakyat juga harus menyokong dan memberi sokongan kepada cadangan ini kerana ianya adalah sesuatu yang amat diperlukan demi kebahagiaan rakyat juga akhirnya. Baik, terima kasih Tuan. Sebagaimana yang kita maklumkan sepanjang naratif kita bahawasanya kita bersama rakyat, bersama dengan rakyat mahukan kualiti perkhidmatan yang lebih baik. Kita nakkan rakyat buka paip dapat air yang bersih dan setengah orang kata sampai ke tahap air yang boleh terus diminum. Baik. Dalam mengorak langkah ke arah tersebut, kita perlukan pada satu anjakan, iaitu termasuk mempertimbangkan pelarasan tarif air agar dana yang mencukupi ada untuk menjalankan kerja-kerja menggantikan struktur-struktur lama yang perlu. Jadi SPAN sebagai sebuah badan kawaselia akan memastikan operator-operator perkhidmatan di bawah kawaseliaan kami menjalankan kerja-kerja sebagaimana yang mereka telah beri maklumat kepada SPAN. Dalam tempoh 3 tahun tersebut, apa manifesto mereka nak menjalankan, kita akan pantau secara rapat supaya pengguna dapat apa yang dijanjikan oleh pihak operator. Dalam tempoh 3 tahun daripada pelaksanaan tarif, pengguna dapat nikmati perkhidmatan yang lebih baik dan operator juga dapat mempunyai dana yang mencukupi bagi menambah baik kualiti perkhidmatan mereka. Dan kami di SPAN mengambil berat kepada masalah pengguna dan sekiranya pengguna ada sebarang masalah yang ingin dikongsikan dengan pihak SPAN, mereka boleh email kami di aduan@span.gov.my atau mereka boleh meninggalkan komen di laman-laman media sosial kami, boleh FB Messenger kami dan maklumkan apa jua. Dan kami akan beri respon kepada mereka. Dan orang kata operator air takut kat SPAN. Saya ada betulnya lah kan. Bila kita jeling sikit operator air kan. Jadi kita sebenarnya bukan nak ditakutkan mereka, cuma kita nak supaya kita sama-sama melihat kepada perkhidmatan yang lebih baik untuk pengguna. Tapi setakat ini apakah SPAN berpuas hati dengan operator-operator air yang sedia? Ada yang sedang menambah baik kualiti perkhidmatan, ada yang memang dah okey. Kalau macam Cik Amli cakap tadi, Selangor antara yang kita lihat operator yang sangat proaktif dalam menambah baik perkhidmatan, Johor dan sebagainya. Tapi ada operator yang nak tetapi berhadapan kekangan kewangan. Jadi dia nak buat penambahbaikan tapi masalah kewangan menghimpit dia. Jadi kita nak supaya operator ni dapat bersaing secara sihat dengan ada dana yang mencukupi. Barulah mereka tak ada alasan untuk menyatakan bahawa kami tak boleh buat. Jadi situ SPAN akan masuk dan mengambil tindakan sekiranya pihak operator gagal memenuhi apa yang ditetapkan oleh Akta 655. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Fazil Ismail. Tinggi-tinggi terima kasih kepada saudara ataupun Encik Amli Ayat kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara Mendepani 2024 ini, dan tentunya lah kita juga mengharapkan tahun 2024 ini akan memberi cahaya yang lebih gemilang sebenarnya kepada SPAN dalam usaha untuk memperbaiki perkhidmatan air di negara kita ini, dan tetapi kita sebagai rakyat juga harus bersedia untuk berkorban sedikit sekurang-kurangnya dalam usaha untuk membantu SPAN mencapai matlamat yang ingin dicapai oleh SPAN itu sendiri. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Mendepani 2024, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.